محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي جعل اليوم معافيتي وجاء بشمس من مطلعها، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلوات الله والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم لا ينفعون مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق قائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا رب العالمين. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini sekali lagi diberi keizinannya untuk kita sama-sama berkumpul, berhimpun di dalam rumah Allah yang serba indah ini untuk sama-sama kita tunduk sujud dan patuh kehadrat Allah Subhanahu wa taala selaku Tuan pemilik seluruh alam. Kemudian kita imarahkan rumah Allah ini dengan majlis ilmu, yang mana majlis ilmu kita pada malam ini kita sandarkan kepada kitab 40 hadis mengenai peristiwa akhir zaman. Saya kira kita masuk pada hadis yang ke-38. Hadis yang ke-38, hadis yang ringkas dan pendek, tetapi mempunyai satu pesanan yang sangat besar buat kita umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan hadis sahih. Tajuk hadis kita pada malam ini iaitulah bermegah-megah dengan masjid. Kita nak tengok hadis yang ringkas ini, kemudian sama-sama kita baca, kemudian sama-sama kita perhatikan maksudnya, dan kita sama-sama ambil pengajaran dan ibrah daripada hadis yang kita baca pada malam ini insya-Allah. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta yatabaha an-nasu fil masajid atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ikhrajahu Abu Daud. Maksudnya an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata dia,
bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la taqumus sa'ah, Nabi kata tidak berlaku ataupun tidak akan terjadinya hari kiamat itu. La taqumus sa'ah, kiamat itu tidak akan berlaku hatta yatabahan nasu fil masajid, sehinggalah umat-umatku akan bermegah-megah dengan binaan, yakni masjid-masjid mereka, sebagaimana yang disabdakan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kita baca pada malam ni, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi sebut dalam hadis ini, Nabi kata la taqumus sa'ah, kiamat ni dia tak akan jadi. Ini kebanyakannya bila hadis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan kalam la taqumus sa'ah, lazimnya Nabi nak menceritakan tentang, dia panggil asyratu sa'ah, tanda-tanda kiamat. Asyratu sa'atul sughra wal asyratu as-sa'atul kubra, tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kecil ni ada yang dah berlaku dan sedang berlaku dan juga akan berlaku. Tanda-tanda besar ni dia akan mai, yang Nabi kata akan matahari terbit sebelah barat, Dajjal turun, tu semua tanda-tanda besar. Di antara yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini, di antaranya tanda-tanda kecil. Nabi kata la taqumus sa'ah, kiamat ni dia tak akan jadi hatta yatabahan nasu fil masajid, sehinggalah kamu akan melihat manusia-manusia di akhir zaman nanti, mereka akan bermegah-megah dengan masjid, mereka akan menghiaskan masjid dengan hiasan yang melampaui batas. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi tidak melarang untuk menghiaskan masjid. Maksudnya kita nak hias masjid bagi elok, kita nak buat masjid bagi elok, itu tidak menjadi satu larangan. Menyediakan ataupun mempersiapkan masjid bagi elok, bagi cantik ni, dia di antara usaha untuk memberi ketenangan, memberi kenyamanan, nyaman. Orang duduk dalam masjid, orang tenang, orang rasa selesa, ya. Itu di antara yang dituntut dan disuruh dalam agama kita, bagi masjid kita selesa. Tetapi apabila keselesaan ataupun apabila masjid itu dihias dengan hiasan yang melampau-lampau, maka yang ni adalah sesuatu yang dilarang. Tetapi dia tak sampai status dosa. Kalau dilarang oleh Nabi SAW, Nabi akan larang, Nabi akan sertakan dengan ancaman. Maksudnya yang tu dilarang oleh Rasulullah SAW, berdosa. Yang ni dia tak sampai status dosa. Kata ulama, sebagian ulama dia kata makruh. Maksudnya hias sampai pelik-pelik ni, macam masjid kita ni selesa tuan-tuan, alhamdulillah, tak ada hiasan yang melampau-lampau. Hiasan melampau ni maksud dia macam mana? Tuan-tuan duit banyak, duit jenuh, tak tahu nak buat apa ni, pi salut mai tiang ni, boh ketui mai, tang ni ketui mai, cendelia pi cari hat 3-4 juta punya cendelia bubuh, kita berdiri sangkut dengan kepala tuan-tuan, cendelia sangkut gantung. Tandas ni tak tahu nak buat apa, mangkuk jamban tu tukang bibuh mai tuan-tuan, kepala ayak pi tukang hak berlian punya tu, yang tu melampau-lampau dalam menghias. Yang ni yang tak berapa digemari oleh Nabi SAW. Dan Nabi sebut hari ni tuan-tuan, apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis ni kita dah nampak dan kita dah lihat. Masjid memang banyak tuan-tuan, banyak masjid, tapi tiang lagi ramai daripada jemaah. Yang ni tak ada siapa pun nak boleh nafi tuan-tuan.
tiang lagi ramai daripada jemaah. No, kapet kosong ni lagi banyak daripada jemaah, berbanding dengan orang yang datang mengimarahkan masjid. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, hadis akhir zaman juga, kita dah baca hadis ni. Nabi kata apa? Nabi kata akan mai ke atas manusia ni satu zaman, yushiku an ya'ti 'ala an-nasi zamanun, akan mai ke atas umat aku ni satu zaman. Nabi sebut, no? Nabi bagi kat sini, Nabi letak lebih kurang 4 tanda-tanda kiamat kecil ni. Tapi salah satu yang saya nak sebut di sini, Nabi kata apa? Nabi kata masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun minal huda. No, Nabi kata apa? Nabi kata masjid-masjid mereka tersergam indah, tetapi kosong daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita dah baca dah hadis ni lepas dah, hadis yang ke-33. No? Nabi kata yushiku an ya'ti 'alan nasi zamanun, akan mai ke atas manusia satu zaman, apa dia? La yabqa minal Islam illa ismuh, tak akan tinggal daripada Islam itu kecuali nama. Ini Nabi sebut nama Islam. Nama tu menunjukkan dia ni orang Islam, tapi kelaku tak macam orang Islam, perangai tak macam orang Islam, akhlak tak menampakkan dia orang Islam, tutur bahasa bicara tidak menampakkan dia orang Islam. Tuan-tuan, sebahagian ulama kata yang dimaksudkan dengan la yabqa minal Islam illa ismuh, maksud dia ni orang Islam, nama dia Islam, tapi semayangnya tidak, puasanya tidak, zakatnya tidak, apa pun tak buat, nama dia Islam. Sebagian ulama kata dia ni Islam, orang semayang, orang baca Quran, orang rajin sedekah, tapi akhlak tak nampak macam akhlak orang Islam. Tuan-tuan, sifat hasadnya, dengkinya, khianatnya, tuan-tuan, bersarang dalam hati, sombongnya, bongkah, angkuh, takabur, kedekut, bakhil, semua duduk kat dia. Yang ni bukan ajaran yang dibawa oleh agama Islam. Tuan-tuan, baik, kemudian Nabi kata apa? Nabi sebut sini masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun minal huda, masjid depa ni besar-besar, tersergam indah, cantik-cantik, akan tetapi kharabun minal huda, jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam hadis yang kita baca ni tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata sebelum nak jadi kiamat kita akan jumpa benda-benda macam ni. Lah ni kita duduk tengok tuan-tuan, kita duduk tengok. Nak masuk masjid tak boleh, kena sembahyang di kaki lima. Kalau kita ni musafir, nak masuk sembahyang dalam masjid tak boleh, kunci. Kalau tak kunci, habis ni. Tera tak buh mah pun habis, depa korek habis ni. Tu kepala paip hak tembaga tu pun depa ingat mah pasal tembaga. Dia tahu ni mai waktu malam kan, dia kata hak ni pun jadi ya, kepala paip depa balas tuan-tuan. Kalau tak kunci apa jadi? Habis ni, dia kutit habis kipas-kipas semua ni, aircon pijai. Tuan-tuan, ni nak habaq kata apa? Nak relate dengan hadis Nabi kata tadi, masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjid megah, elok, besar, tapi jauh daripada hidayah Allah. Orang tak dapat hidayah daripada masjid tu. Pasal apa? Pasal tak mai. Tuan-tuan, ni tambahlah zaman Covid ni tuan-tuan. Covid kita ni, orang takut tu. Tuan, takut. Covid lah ni dia menggila. Tengok dia punya carta hari ni. Ini berapa kilo? Berapa kilo dah? Berapa ramai? 1000 ha? 400? 900? 900. 1000 lah kita kata kan. Lebih kurang kan. Malam bila atau 1600. Ada satu kali tu 2000 lebih. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Kita yang zaman PKP tu, bulan 3 tu, baru 70, 80, 100 lebih. Tu kita dah takut dah. Tuan-tuan, tu yang kata dia menggila ni, dia naik dia punya statistik jangkitan hari-hari tu yang positif tu, Allahu Akbar.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, no? Orang takut tuan-tuan, nak keluar pi saja-saja, duk pi tak ada, tak berani. Nak pergi duduk celah ramai-ramai pun orang takut lah. Ada duit banyak tak berani nak pergi berjalan. Dulu orang pantang dah duit ni cuti ni, kira cuti sekolah bulan 12 ni, kira nak pergi berjalan bawa anak-anak booking sat dah Langkawi, sat pi Pangkok, Pulau Tioman, sat lagi pi Padang Besar, tuan atok siap dah. Mai lagu ni tak berani nak pergi jalan. Tak sah. Sat lagi kena tak padan dia tau. Duit banyak tak boleh berjalan. Bukan tak boleh jalan, nak berjalan takut. Lepas tu tak pergi mana, duduk di rumah. Takut kat Covid ni, sampai masjid pun tak main. Takut tuan-tuan. Saya pergi mengajak satu tempat, ada satu orang main, dia tanya saya, dia kata, Ustaz, dia pun main tanya slow-slow, dia kata, Ustaz nak tanya sikit lah. Wah, saya ni tak takat lah ni tak pergi Jumaat lagi tu dia tuan-tuan. No, dia tanya kau duk pergi selang-selang. Dah. Bukan selang-selang ni, kira tak pergi terus ni. Tak apa kot no. Dia tak berdosa kot no. Saya kata la ilaha illallah. Bila tak pergi tu? Tu PKP tu. PKP bila? PKP banyak kali dah ni. Dia tak benar hari tu ni bulan 3 tu ni. Dia pun dah bulan 3 sampai lah tak pergi Jumaat. Saya tanya awak tak pergi Jumaat? Dah takut. Siapa takut? Oi Ustaz, kita pergi masjid bukan kita tahu siapa hak duk pembawa Covid ni. Kita duk pergi ramai-ramai. Dia kata semayang betul lah, jarak-jarak. Sekali nak keluar masjid, Ustaz tengok mana jarak-jarak dah, semua berebut. Saya kata betul ke? Tentang semayang Jumaat, semayang ni jarak ni. Sekali nak keluar ni, habis-habis semayang ni. Dia pun nak keluar, kita tak kedua tunggu Tok Imam baca doa, sekali lambat. Sekali tekuk ramai. Hak tak tunggu Tok Imam baca doa tu pun dah berebut dah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita tak tahu ni siapa dia ni. Tahkah sekali orang sebelah kita ke bawa sekali. Oh jangan Ustaz. Saya tanya dia. Takut kat Covid ke takut kat Allah ke? Dia kata kat Allah pun takut. Dekat Allah pun takut. Kat Covid pun rasa seriau juga lah. Saya kata tak usah duk takutlah kat Covid. Covid ni dia pun makhluk Tuhan. Dia pun makhluk Allah juga. So kata benda hidup atas dunia ni semua makhluk. Makhluk tak ada kuasa. Makhluk tak boleh buat apa. Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa? Ma asabat min musibatin illa biiznillah. Tak ada satu benda yang boleh mai bagi musibah dekat kita melainkan semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita main masjid ikut SOP, ikut peraturan dia semua, insya-Allah tawakkaltu ala Allah. Tawakkaltu ala Allah. Kita main nak sujud dekat Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah. Kita orang Islam lebih orang Islam ni apa dia? Doa. Tu senjata kita. Ad-du'a saifil muslimin. Doa senjata umat Islam. Senjata orang Islam. Jadi kita nak baik jaga SOP, ikut apa semua. Yang selebihnya doa. Nabi ajak kita suruh doa. Tawakkaltu 'ala Allah. Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nah. Masjid tak boleh nak masuk mai ke dalam dah la ni. Dulu masjid kampung dulu tuan-tuan, tak ada masalah. Pi waktu mana pun buka pintu pilah duduk dalam masjid ni i'tikaf ke apa-apa. Lah ni tak boleh lah. Tak boleh kan pasal apa? Bukan pasal Covid ni. Sebelum Covid tu pun memang masjid kena kunci lah. Pasal hidayah tak mai pada orang yang yang duk buat kerja, duk balas barang-barang masjid tu, hak barang masjid, hak tabung masjid tak kira lagi, hak duk kopak, koyak apa semua tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masalah umat. Ni masalah umat, tuan-tuan. Masalah manusia-manusia ni depa tak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita doa mudah-mudahan mereka duk buat kerja lagu ni Allah bagi hidayah dekat depa. Tuan-tuan, orang nak beli hidayah ni bukan gaduh lama saja. Dia duk buat kerja rap, Tuhan bagi hidayah sekali kat dia. Oi, dia tu jadi orang lebih taat pada Allah lebih daripada kita. Tuan-tuan, banyak dah kisah-kisah duk jadi macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik.
Tapi Nabi kata sebelum nak jadi kiamat, sebelum nak terjadinya kiamat, kiamat yang merosakkan seluruh alam ini, dia mai tanda-tanda yang nak menunjukkan kepada kita bahawa ni di antara salah satu tanda kiamat akan berlaku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi kata salah satu tanda-tanda nak berlakunya kiamat, tanda kecil ni, Nabi sebut dalam hadis ni, yatabahan nasu fil masajid. Manusia dia akan menghias, bermegah-megah dengan masjid, berlumba-lumba buat masjid, bina masjid, tanpa memikirkan bagaimana cara dan kaedah untuk nak mengimarahkan masjid. Masjid bagi cantik. Bahkan masjid pula bukan lagi orang mai nak sembahyang, tapi mai jadi tempat lawatan. Orang nak pergi melancong. Pi masjid bukan nak pergi sembahyang ni, pi nak ambil gambar. Dan duduk atas mimbar. Mimbar mahal. Mimbar mahal, pi duduk atas mimbar, pegang tongkat tu pula macam dagu duduk baca khutbah, suruh kawan ambil gambar. Solat tahiyatul masjid pun dia tak sembahyang. Tuan-tuan, banyak berlaku dah tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita tengok Turki. Satu ketika dulu masjid biru tu kan, tukar macam-macam. Daripada daripada gereja mai Sultan Muhammad Al-Fatih, tukar jadi masjid. Lepas tu Kamal Atatürk tukar jadi muzium. Tukar jadi muzium terus. Berapa lama tak sembahyang. Asal masjid tu, masjid ada orang duk sembahyang dulu ni, jadi muzium. Baru-baru ni alhamdulillah dah mula solat kembali dan dilaungkan azan kembali dalam masjid biru tu. Jadi orang sebelum tu orang duk main ambil gambar, di taman-taman dia, main ambil gambar, masuk dalam pakat ambil gambar, dia punya corak kaligrafi dia apa semua. Akhir zaman dia akan jumpa balik zaman tu, zaman orang pakat nak buat masjid sungguh-sungguh. Lepas tu bangga, habuan nak jadi sifat, dia nak main sifat riak, sifat ujub, sifat nak menunjuk, sifat nak nak menunjuk dekat orang. Lepas tu suka pada pujian. Masjid ni aku yang buat ni, tapak masjid ni aku dapat, aku buat, aku yang buat ni, design dia kita import khas. Tuan-tuan, indah, tersergam indah, tapi hidayah Allah tak ada di situ. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi nak abang kata apa? Kita akan jumpa situasi macam ni. Kita akan jumpa tuan-tuan, rata masjid kita pi, masjid cantik elok. Tuan-tuan, masjid dah elok, kawan ni satgi balik sana buat masjid, dia ni buat masjid pula, masjid pakat duk lawan. Tetapi kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Kharabun minal huda. Masjid cantik, masjid besar, masjid indah elok, tetapi masjid itu jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak mau masjid kita jadi macam tu. Kita tak nak masjid kita ni jauh dari hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab mengindahkan masjid, Nabi tak larang. Nabi suruh kita mengindahkan masjid, tetapi Nabi tak galakkan kita berlebih-lebihan di dalam mengindahkan masjid. Berlebih-lebihan ni macam kita sebutkan tadi tuan-tuan. Benda hak tak sepatutnya bubuh dalam masjid, kita nak bubuh dalam masjid sekadar untuk memberi keselesaan, itu dituntut dalam agama kita. Masjid kita ni buh kapet. Masjid Nabi dulu, zaman Nabi tak ada kapet. Zaman Nabi itu pasir. Sebab tu ada hadis Nabi SAW, Nabi larang ludah dalam masjid. Ludah, maksud dia dulu zaman Nabi pasir. Nabi larang meludah dalam masjid. Dan Nabi kata apa? Nabi kata kifarah dia buat apa? Hang kena pi kambuh balik, pi tambun balik tempat ni hang ludah tu. Nabi larang. Dalam konteks hari ni, maksud dia kita buang sisa-sisa makanan dalam mulut. Kita baru lepas makan nasi, main-main sembahyang ni duduk dekat celah gigi sambil duduk baca Fatihah, bismillah. Kacau tuan, duduk runah keluar. Nak telan batal sembahyang kan? Batal sembahyang. Tuan-tuan, ada orang biasa dia kata, saya tadi ada nasi belen ikut celah gigi ni, saya telan. Macam mana Ustaz? Batal. Hukum fiqah batal. Nasi sikit ya, bukan nasi satu suap, sikit pun batal. Tak boleh. Dia dah tuan-tuan, tak boleh. Dia ni tak tahu nak buh lagu mana.
Saya jumpa ada orang main tu. No, ni di ujung lidah ni. Tengok kawan tu, bismillah tu dia ni khusyuk sembahyang kali lain pula. Dia ni pun bismillah, pejam mata lagi. Boh tu. Jatuh kena kaki tu imam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tak boleh tuan-tuan. Dosa. Pasal apa? Rumah Allah. Siapalah rumah sendiri tak buat gitu. Dalam rumah sendiri tak buat gitu. Dia kata tak, ustaz, rumah saya buat. Hang mengetuk gitu. Tu teruk sangat sampai rumah sendiri pun tak kira dah. Tuan-tuan, tak boleh. Nabi larang tu, Nabi larang. Rumah Allah jaga bagi elok-elok. Kita ada kapet. Tuan-tuan, perkara yang macam tu pun dilarang oleh Nabi SAW. Dan perkara yang disuruh oleh Nabi apa dia? Nabi suruh ni hak kebersihan masjid ni, sehingga akan buang kotoran daripada dalam masjid itu. Diceritakan dan ditunjukkan kepada Nabi ketika mana Nabi Isra' dan Mi'raj, dia ni ambil buang kotoran dalam masjid. Pahala dia ditunjuk kepada Nabi SAW. Maksud dia apa? Kita hak duk jaga masjid kita hari ni tuan-tuan, mai wai tu tengok ada tek cicak, gabus tek cicak, kutik pi lempak buang. Pahala besar tuan-tuan. Kita mai tengok apa nama sejadah tu imam tak sedia lagi, pi kebak susun, pahala tuan-tuan. Yang tu hak jaga masjid, hak menguruskan masjid, pahala sama juga besar tuan-tuan, pahala menguruskan masjid. Tambah kita ni ada jawatan kuasa. Tuan-tuan, jawatan kuasa masjid ni pahala cukup besar. Hak takbir masjid bagi elok, hak susun kuliah, tuan-tuan, hak panggil penceramah, hak kontak ustaz mai mengajar, pahala subhanallah, tabarakallah. Di sisi Allah cukup besar tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nak abang kata apa? Nak habaq kata rumah Allah kena jaga, pakat jaga bagi elok. Ada ganjaran yang Allah sediakan pada kita. Merosakkan rumah Allah, ini juga adalah mendatangkan dosa kepada kita, menggelapkan hati kita. Tuan-tuan, dia duduk dengar ustaz duduk mengajar ni depan, dia duduk pitanya tu, duduk tanya kapet dia ni bila nak berhenti tahu. Cakap banyak lu. Tuan-tuan ni duk tanya sat pergi lukis kan. Duk lukis kan kapet. Lah ni kapet tak jadilah, kapet hak baru-baru ni. Kapet ni okey lah. Pasal apa dia dah terpenyek lah. Kapet hak baru ni tuan-tuan boleh lukis ni. A, B, lukis. Kadang-kadang ada hak ustaz mengajar dia duk lukis muka ustaz pula. Tak tahu dia ni lukis serban ni. Bukan dia duk dengar kawan tu mengajar. No, dia duk lukis muka ustaz pula kat atas kot kapet tu. Sat lagi bila ustaz kalih dia pun padam. Bangguk tu buat lagu faham. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, merosakkan harta benda masjid. Jadi sebab itulah tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis yang kita baca pada malam ini, masjid bukan tujuan untuk bermegah-megah. Masjid ini dia tempat barakah. Sebab apa dia barakah? Pasal di situlah tempat ramainya orang sujud kepada Allah. Dia tiap-tiap atas muka bumi ni tuan-tuan, dia ada tempat barakah dia. Tempat yang paling barakah adalah tempat yang ramai orang sujud. Begitu juga dalam rumah kita tuan-tuan. Rumah kita dia ada tempat barakah dia. Tang mana tempat barakah lah rumah kita? Tempat yang kita selalu semayang. Di situ tempat barakah dia. Sebab itu Nabi suruh kita, Nabi kata jangan jadikan rumah kamu seperti mana? Kubur. Sunyi, gelap, subuh ya. Baca Quran pun tidak, semayang pun tidak, apa pun tidak tuan-tuan. Nabi suruh hiaskan rumah kita ni dengan ibadah dan zikrullah serta bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Bukan pasang keset, tak. Baca Quran. Nabi suruh kita baca Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu masjid merupakan tempat yang penuh dengan barakah Allah Subhanahu wa taala. Pasal di situ ramainya tempat orang sujud. Tempat yang mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Oleh kerana itu, moral of the story daripada hadis yang kita baca pada malam ini, satu, Nabi nak abang apa? Nabi nak abang
akhir zaman kita akan jumpa manusia akan bermegah-megah dengan masjid. Masjid banyak, masjid besar-besar tersergam indah, tetapi jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada hidayah, satu. Yang kedua, manusia bermegah-megah dengan masjid, hias masjid cantik-cantik, hias masjid yang bukan-bukan. Hias masjid ni sampai melampaui batas. Buat kubah saja, order sampai berapa juta, berapa puluh juta kubah saja. Tuan-tuan, yang ni membazir. Dan yang ni yang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi masjid bukan untuk tempat bermegah-megah. Masjid adalah tempat untuk kita mencari hidayah Allah, mencari barakah daripada Allah dan mencari redha Allah. Masjid, kita tengok zaman Nabi, masjid dia berlantaikan pasir, bertiangkan pohon-pohon tamar, batang-batang pokok tamar, berbumbungkan pelepah-pelepah tamar. Tapi masjid di zaman Nabi SAW mampu melahirkan gergasi-gergasi umat. Bukan umat gergasi, gergasi-gergasi umat yang mampu menggegarkan dunia satu ketika dulu, yang mampu melahirkan ramai scholar, ramai ilmuwan, sarjana yang hebat-hebat daripada masjid, punca daripada masjid. Tapi masjid kita hari ini, tuan-tuan, berlantaikan marmar, berhawa dingin, berbumbungkan genting daripada Itali dan sebagainya, tetapi sepi dan sunyi dan jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, marilah kita kembali, orang kata apa, menggegarkan. Jangan kata dunia, kampung kita pun sudahlah. Kampung kita ni gegarkan apa? Gegarkan dengan mengimarahkan masjid. Ajak sanak saudara kita, jiran-jiran kita, mailah meramaikan masjid, mengimarahkan masjid. Kerana ramai orang mengimarahkan masjid, barakah daripada Allah, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini merupakan satu pertemuan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita semangat untuk kita sentiasa ingin mengimarahkan rumah Allah dengan salat berjamaah dan juga program-program keilmuan, majlis-majlis zikir, majlis yang mampu menambah nilai dalam nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak andai kata ada salah silap, terkasar bahasa, tersalah bicara sepanjang saya kendalikan majlis ilmu pada malam ini, yang baik itu datangnya ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk itu datangnya daripada kelemahan dan kejahilan diri saya sendiri. Saya sudahi majlis ilmu kita pada malam ini dengan lafaz yang mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kita buat tahlil ringkas untuk saudara kita yang berhajat pada malam ini, insya-Allah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وعلى آل كل الصحابة والقرابة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. شيء لله الفاتحة.